apa kita perlu buat dan apa yang patut kita buat dan apa yang telah kita buat. Saya rasa itu yang lebih utama, supaya rakyat dapat melihat cara bagaimana kita memahami apa yang dinamakan sebagai pelaksanaan syariah. Itu dia punya kata kuncinya, Jeming, tatbiqus syariah, melaksanakan, the implementation of syariah. So ada dua benda sini. Satu syariah, satu implementation. Syariah itu secara menyeluruhnya tidak sekali-sekali disempitkan dengan hanya makna ianya perundangan jenayah Islam semata-mata. Tidak. Syariah itu digambarkan maksudnya secara menyeluruh adalah sebagai satu apa kita kata panduan yang terbit daripada pahaman Al-Quran dan Sunnah dalam menjayakan kehidupan manusia untuk memakmurkan dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Manakala isu perundangan syariah dalam konteks ianya satu jenayah syariah yang dibangkitkan oleh Ahli 35 adalah sebahagian daripada maksud syariah yang menyeluruh. Sebab itu, saya yakin pada semua ilmuwan dan para ulama yang jujur dengan ilmunya harus memahami bahawa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan hukum-hukum seperti jenayah perlu dilihat sebagai satu, bagaimana syarat pelaksanaan hukum itu. Yang kedua, perlu lihat apa halangan dia daripada dilaksanakan. Dan yang ketiga, mestilah dia dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini benda bukan parti, ini benda ilmu. Jadi bila kita kembali balik pada implementasi ataupun tatbik, dia ada satu bab lain pula. Bab lain contohnya dalam konteks syariah dari sudut fiqh hariannya sebagai seorang individu, macam solat, puasa, zakat, haji. Ini semua terletak kepada fiqh amali. Macam mana kita nak mengamalkannya dan diberi panduan-panduannya, dan dia tidak tertakluk sama ada kita ada kuasa ke, kita tak ada kuasa ke. Itu adalah amalan untuk peribadi-peribadi Muslim yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada satu lagi bahagian yang melibatkan muamalat, yang melibatkan tentang hukum-hukum jenayah syariah, ia perlu kepada pelaksanaannya dalam kerangka yang perlu mengambil kira berbagai perkara. Satu, ia mesti lahir daripada kuasa, yang dengan kuasa itulah pelaksanaan tersebut dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan yang lebih ramai. Macam semayang, puasa, zakat itu adalah untuk kesejahteraan kita. Tapi dalam konteks muamalat, dalam konteks al-hukmu pemerintahan dan segala apa fiqh yang ada dalamnya, maka ia seperti menegakkan keadilan, itu mesti dilaksanakan dalam bentuk kuasa yang benar-benar, bertanggungjawab melaksanakan seperti perintah Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah perintah supaya buat adil. Nak buat adil ni dia kena ada kuasa. Dan buat adil bukan kata hukum orang potong tangan, kerak sana kerak sini, keadil lah tertegak. Sebab itu ayat itu disertai dengan ya'muru bil adli wal ihsan. Ihsan inilah yang membentuk kewujudan syariat yang mahu menegakkan keadilan. Maka itu antara halangan daripada pelaksanaan perkara seperti hukum jenayah ini amat difahami oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apabila adanya mani' atau penghalang daripada pelaksanaan itu, contoh, apa penghalangnya? Apabila seorang tentera yang sewaktu perang didapati bersalah mencuri, maka keadaan yang menghalang untuk pelaksanaan ke atas kesalahan dia itu ialah ketika mana suasana itu ialah suasana perang. Maka itulah halangannya. Maka tidak dilaksanakan kerana ada halangan. Begitu juga isu ketika musim kemarau yang sukar untuk mendapat makanan kalau berlaku kecurian, maka tidak adil bagi Sayyidina Umar melaksanakannya kerana yang menjadi penghalangnya ialah suasana maja'ah, kelaparan, kemarau yang panjang dan sebagainya. Jadi pelaksanaan itu sendiri pun dilihat kepada apa mawani' dia, apa halangan-halangan dia, kemudian apa dia punya syurut, syarat dia. Syarat dia mestilah orang itu mencuri atas dia punya kadar berapa dia buat itu, kenapa? Dan dia ada syarat dakhili, syarat dalaman, dari segi syarat dia curi itu, berapa kadar dia curi, kenapa dia curi, adakah pintu terbuka, tuan rumah yang membuka pintu itu atau apa. Ada lagi satu syurut kharijiyah, syarat luar, iaitu syarat luar daripada pelaksanaan itu ialah dia perlu melihat kenapa orang ini mencuri. Kan ada kisah bahawa Sayyidina Umar dia menangkap seorang yang mencuri, lalu orang itu bertanya, kenapa kamu mencuri? Sebab dia kata tuan dia tidak memberi aku gaji yang sempurna. Maka panggil tuan dia, kata lain kali kalau pekerja mencuri, aku potong tanganmu, bukan aku nak potong tangan pencuri ini. Maknanya apa? Syurut kharijiyah yang mesti memerlukan keperluan kita memberi makan, minum yang cukup dan sebagainya. Barulah tak ada sebab kenapa orang itu nak mencuri. Ya betul, orang kita bagi makan minum, boleh nak curi itu adalah kerana
tujuan al-iqab ataupun pembalasan ya dalam konteks jenayah di dalam Islam itu ialah apabila orang itu lari dari fitrah dia di atas sebab dia dah cukup makan, dia dah cukup apa, tapi nak curi juga. Itu dia telah lari fitrah dia, maka kita kena pastikan setelah cukup syah. Tapi kalau orang tu mencuri kerana tak cukup makan, orang tu mencuri kerana susah, ini pula lagi dengan zaman COVID ni dia tak cukup makan, takkan kita nak menghukum dia di atas keperluan-keperluan itu yang sepatutnya kita fikir sebagai penguasa dan pemerintah macam mana nak memenuhi kehendak mereka. Jadi saya terpaksa cakap ini untuk saya memberi keadilan kepada ilmu tatbik, ilmu mentatbik atau melaksanakan syariat itu mengikut disiplin para ulama dan fuqaha, bukan mengikut disiplin parti amanah, tapi mengikut disiplin para ulama. Memahami latar belakang itulah Jiming, maka memahami latar belakang itulah maka kita melihat bagaimana syariah ini dalam konteks kuasa yang ada kepada kita dan segala cabaran-cabaran yang tadi Ustaz Cik Ibrahim dah sebut panjang lah, ya. Apa takkanlah kita bila tengok tu semua kita tak nak buat apa? Atas halangan, ini ada halangan. Maka kita fikirlah apa yang namakan sebagai al-aulawiyat, apa yang terutama dalam konteks pentadbiran syariah. Maka itulah lahir pada dasar yang kita perkenalkan. Saya perlu sebut di sini sebelum saya nak sebut apakah akta-akta yang kita telah perkenalkan, tapi dari sudut falsafahnya kita ada letak satu benchmark kejayaan dalam konteks pentadbiran syariah sebagai seorang kuasa yang ada kuasa, iaitu penyelarasan hukum syariah negeri-negeri yang berbeza-beza. Yang ni Cik Ibrahim boleh buat perakuan lah, bahawa apa yang ada di dalam enactment Kelantan tidak ada dalam enactment Terengganu. Apa yang ada dalam Terengganu mungkin sama dengan Pulau Pinang dalam beberapa jenayah tertentu, tapi dalam jenayah lain tak sama. So bagi saya penyelarasan undang-undang syariah sekadar peruntukan yang ada itu perlu dibereskan dulu. Maka kita telah melancarkan program penyelarasan undang-undang jenayah syariah untuk seluruh negara dengan maksud negeri-negeri ini akan kita libatkan dan bincang di mana perbezaan antara satu negeri dengan satu negeri yang lain, dan kita akan akhirnya membuat satu pemurnian dan meletakkan standard yang akan dipakai oleh semua negeri-negeri melalui mereka akan pindahnya di dalam don-don negeri. Sudah tentulah Jeming, perkara ini tidak mudah sebab kita faham dalam konteks perundangan kuasa akan menduduk tertakluk pada negeri-negeri. Jadi saya terpaksa buat engagement, libat urus di peringkat pegawai saya, dan saya sebagai menteri sudah tentulah libat urus saya dengan para raja-raja Melayu kerana mereka adalah ketua agama di negeri masing-masing, meyakinkan mereka ini adalah satu penyelarasan gini. Sepatutnya pada tahun akhir hujung 2020 kalau kita masih terus memerintah dengan izin Allah SWT juga, maka sepatutnya penyelesaian itu dah selesai dan kita dah kemukakan di peringkat akta wilayah persekutuan untuk dijadikan kayu pengukur standard kepada semua negeri-negeri yang akan kemudian membawa perpindahan di DUN masing-masing. Dengan kata lain, cita-cita kita itu pada penghujung 2020 hari itu semua undang-undang jenayah syariah di negeri masing-masing tak akan ada berbeza di Kelantan, Pulau Pinang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, semua kan. Barulah orang nampak Masya Allah undang-undang Islam ni penyelarasannya sangat baik dan mengikut sama saja. Jadi tak timbul sini tak ada, sini ada, sini ada hukuman denda, sini tak ada, ini sebat, sini tak ada sebat. So itu sendiri mengelirukan. Itu cita-cita kami, tapi apakan daya tergendala di tengah jalan. Saya doakan menteri yang ada ini teruskanlah niat dan cita baik. Itu pertama. Yang kedua, kita juga mengubah dasar dan falsafah apa yang kita namakan daripada punitif kepada reformatif. Punitif ini kita menghukum, tetapi pada waktu yang sama kita nak bawa hukuman ataupun pelaksanaan syariat ini dalam konteks reformatif. Maknanya dia bukan sahaja didenda, asyik buat salah denda, asyik buat salah denda. Yang dalam keadaan ada sekarang ni kita kata okey, kena buat satu peruntukan yang bersifat rehabilitatif, reformatif. Maknanya dia buat salah, melihat kepada kesalahan bila pertama kali ke, kesalahan yang mungkin dia cuai ke, kesalahan okey, dia masih kena, tetapi dia kena masuki program reformatif, program rehabilitatif untuk dia pulihkan diri dia dengan kaedah tidak menghukum. Ini kena buat sebab tidak ada peruntukan. Jeming, dalam undang-undang jenayah syariah tidak ada peruntukan reformatif. Yang ada ialah punitif. Jadi kita cuba nak buat satu shift yang besar kepada konsep hukuman kepada konsep dia ni memulihkan diri dia, dan itu lebih jangka panjang yang kita rasa lebih. Tapi tengoklah kalau dia kali pertama ke, selalunya jenayah syariah ini selalunya dia ni orang kali pertama, dia tersalah ke apa ke, maka kita guna. Tapi tidak ada, kita guna kaedah ini. Tapi oleh kerana tidak ada peruntukan di dalam enactment jenayah syariah negeri masing-masing, kaedah reformatif ini, maka kita memperkenalkan falsafah ini pun tergendala akibat jatuhnya kerajaan. Bayangkan betapa mulianya ketika itu rakyat Malaysia dapat melihat jenayah syariah ini ada satu peruntukan rehabilitatif, iaitu memulihkan seseorang dengan kaedah yang lebih membaiki diri dia. Itu kedua. Dan yang ketiga, paling besar kita melihat isu mahkamah syariah. Akhirnya yang kita bercakap ni dalam konteks perundangan, dia pergi ke mahkamah syariah. Sebab itulah kita memastikan satu, hakim-hakim itu berada pada
tahap yang sesuai untuk dia betul-betul menggunakan kedudukan dia dengan dia melaksanakan betul-betul standard praktis seorang hakim Muslim yang merujuk kepada kaedah-kaedah istislah, merujuk kepada kaedah qiyas, merujuk kepada kaedah-kaedah maslahah, merujuk kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan dalam kaedah syarak dengan kaedah-kaedah fiqhnya yang kita telah bagi dalam JKSM itu satu masa untuk mempertingkatkan hakim-hakim. Sebab itu ketika saya menjadi menteri, apabila saya nak naikkan kita panggil grade hakim-hakim ini, kita salah satu syarat yang saya letakkan, mestilah dia ada paper yang dia bentang, penghakiman dia mesti bertulis, dan dia juga mengikuti seminar antarabangsa untuk memahami bidang kehakiman dia itu. Dan yang keempat, kita gunakan pengalaman dalam kehakiman sivil untuk diserapkan dalam konteks kualiti yang dikatakan seorang hakim syar'i itu pun tergendala apabila berlaku apa yang berlaku. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian untuk mempertingkatkan mahkamah syariah juga, satu perkara yang paling penting yang selama ini dialami oleh peguam-peguam syarah kita iaitu tidak ada pengiktirafan. Tidak ada pengiktirafan. Maka kita memperkenalkan Akta Profession Guaman Syar'i 2019. Yang mana akta ini memberi perakuan pengiktirafan kepada para peguam syar'i kita dalam konteks ianya diselaraskan dia punya kualiti. Dan lebih penting, dengan standardization ini kita telah meletakkan peguam syar'i pada standard yang tinggi, dan dengan itu hakim-hakim perlu berada pada standard yang lebih baik. Jadi secara tak langsung kita telah memberikan satu proses standardisasi keayaan yang tinggi untuk mahkamah syariah yang lebih berkualiti. Tapi malangnya saya dipahamkan setelah akta ini diluluskan, setelah kita buat kerja untuk memastikan kerusakannya saya dengan timbalan dan pegawai yang lain, saya dipahamkan ketika berlaku peristiwa Februari 2020, menteri yang ada seterusnya tidak langsung buat follow up dari segi dia kena menumpukan satu panel peguam syar'i seperti bar council begitu. Dia kena ada satu panel penelitian standard peguam syar'i pun tak buat. Jadi malangnya lah, benda besar dah ada tapi dia tak buat follow up, dan saya pun tak tahu apa yang ada dalam kepala dia. Dan